Tujuannya adalah tak lain tak bukan hanyalah sekadar untuk mewujudkan salah faham dan kebencian kepada Islam dan Muslim. Fokusnya. Itu fokus dia. Satu laporan yang dikeluarkan oleh The Independent, satu portal berita di UK, melaporkan bahawa Pentagon, tahu Pentagon? Yes. Lebih kurang macam Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat. Mereka membelanjakan 500 juta dolar Amerika, bukan berperang di lapangan. Tetapi 500 juta ini dibelanjakan oleh mereka untuk mencipta beberapa video palsu berkaitan dengan Islam dan keganasan. Pentagon. Dan sehingga hari ini tak dinafikan. Yang mendedahkan itu pula adalah kontraktor mereka yang dibayar untuk mewujudkan video itu. Sebab mereka rasa tak seronok. Mereka rasa dalam hati mereka ada seperti benda yang mencocok mereka. Sedangkan mereka lihat Muslim tak begitu. Jadi mereka rasa bersalah, mereka dedahkan benda ini. Maksudnya ada. Dan malahan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tanpa berselindung, ini buku yang baru beberapa hari saya kongsikan di social media saya. Buku ini adalah Vision 2020, A Malaysian Christian Response, Teologi Wawasan 2020. Buku ini ditulis oleh sekumpulan padri, sekumpulan pastor, sekumpulan missionary daripada beberapa Kristian, beberapa denominasi Kristian. Dan buku ini bukan ditulis dan diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini telah pun ditulis dan diterbitkan pada 1992. 28 tahun yang lampau. Setelah Perdana Menteri ketika itu, yang qadarullah, Perdana Menteri sekarang, Tun Dr. Mahathir, dia mengumumkan 9 visi untuk wawasan 2020, maka Kristian menerbitkan buku ini sebagai respon bagaimanakah keadaan Kristian menjelang 2020 di Malaysia. Menjelang 2020 di Malaysia. Saya bacakan, nanti saya akan rujuk balik kepada yang ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau bagi yang kata tak ada penyebaran sebarang agama di Malaysia, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itu penipuan. Itu adalah penipuan. Mereka menafikan. Dan memang itu pun taktiknya. Iaitu untuk menafikan. Menafi dan menafikan sebab dia tahu orang Melayu ni, dia macam kata Tun Mahathir, mudah lupa. Dia mudah lupa. Satu isu dibawa ke satu isu, akhirnya dia mudah lupa dan akhirnya mereka melakukan terus dengan penyebaran mereka. Sekali lagi, kita salahkan mereka ke? Tak. Sebab itu memang agenda mereka. Biar saya kongsikan apa yang mereka sebut. Di antara halaman 14, awal sekali, saya dah highlight. Bagaimana mereka nak menyebarkan? Mereka kata, the impact of the West paved the way for the birth and growth of Christianity in Malaysia. Impact, iaitu pengaruh daripada Barat telah membuka langkah, membuka ruang untuk agama Kristian berkembang di Malaysia. Pengaruh Barat. Dan mereka kata, di sini mereka tulis pada halaman ke-14, lihat fortunately or unfortunately, nasib baik ataupun tak nasib baik, Islam came before the arrival of the Westerners. Nasib baik ataupun tak nasib baik, Islam datang sebelum datangnya orang Barat ke tanah Melayu dulu. Sebab dulu orang Melayu agama apa? Bukan Islam. Hindu, Buddha, animism pun ada. Betul? Yes, ada. So dia kata, it was so attractive, the Malay left their traditional religions and embraced the new faith. Islam ni terlalu menarik sehingga orang Melayu meninggalkan agama tradisional mereka dan memeluk agama yang baru, merujuk kepada Islam. Islam made a great impact on the Malays' life and religiously they were Islamized. Islam memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan seorang Melayu. However, the process of Islamization was hindered by the coming of the Western colonials. Tetapi perkembangan agama Islam terganggu
tergendala dengan kedatangan orang-orang barat yang datang menjajah tanah Melayu. British seumpamanya. On the other hand, the West makes such much impact and brought about a multiracial population. Now, ini penting Dia kata, ini halaman ke-15. Ini nak buktikan bahawa memang ada daya berlaku dan ini ditulis pada 92. Maksudnya, rancangan tu dah ada. Rancangan tu dah ada. Iaitu, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, Islam was pushed to Sumatra, lost its initial significance, and Christianity in general and the Roman Catholicism in particular came to be regarded as the official religion in Malacca. Maksudnya, bila datangnya orang barat, mereka bukan sahaja membawa tentera. Mereka juga membawa bersama dengan mereka missionary Kristian. Tuan-tuan dan puan-puan, Filipina dulu negara apa? Negara Islam. Root dia, akar dia adalah negara Islam. Tetapi bila tentera Sepanyol, tentera Amerika pergi ke sana, menjadikan mereka Kristian. Manila datang dari perkataan apa? Fi amanillah, perkataan Arab. Tetapi akhirnya, sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan, bila berdakwah dengan orang Filipina di Filipina dan orang Filipina yang berada di seluruh dunia, orang Filipina ini adalah antara orang yang paling cepat dan paling ramai memeluk Islam di dunia. Tahu kenapa? Sebab bila dicerita kembali kepada mereka sejarah mereka yang lampau, bahawa orang Filipina ini dulunya adalah beragama Islam, dan bila dicerita, mereka tahu Jose Rizal. Jose tu nama Sepanyol, Rizal tu nama Melayu. Kalau tengok dari segi bancian di negara Filipina, bangsa dia apa? Melayu. Bangsa dia adalah bangsa Melayu. Maka bila kembali kepada akar, orang Filipina mula terbuka. Tetapi mereka ramai ni tak sedar bahawa dulu nenek moyang mereka dipaksa masuk Islam oleh tentera-tentera Sepanyol. Masuk Kristian. Dipaksa. Jadi begitu juga di Malaysia. Jadi ada ke tidak tuan-tuan dan puan-puan penyebaran semua ini, doktrin ini? Ada. Dan yang paling, doktrin yang paling banyak disebarkan, khususnya kita kata di Malaysia, di dunia ini tuan-tuan dan puan-puan, dari segi agama, ada dua agama yang sangat aktif menyebarkan doktrin mereka. Agama Islam dengan Kristian. Jadi tak perlu terkejut tuan-tuan dan puan-puan kalau Kristian datang bagi risalah, bagi kitab dalam bahasa Melayu, bagi majalah dalam bahasa Melayu. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan kita. Kerana kedua-dua agama ini adalah missionary religion. Agama yang menyampaikan, mengembangkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, buku ini, sekali lagi ditulis. Halaman ke 103. Halaman 103. Basically, the church has a one and only mission. Secara asasnya, gereja hanya mempunyai satu sahaja misi. What is the mission? To evangelize. Apa maksud to evangelize? Untuk mempropagandakan agama mereka. That is the commandment of our Lord in Gospel of Matthew chapter 28 verse number 19. Di dalam Gospel Matius bab 28 ayat 19, go to the world and preach to them the gospel. Baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Pergilah ke dunia dan sebarkan agama dan baptiskan mereka di atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruh Kudus. Tuan-tuan dan puan-puan, ini 1992. Tapi way before that, mereka pun dah ada buat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dari segi dakwahnya ada agama Kristian. Kita lihat, antara yang paling banyak menulis buku, dakwah-dakwahnya adalah agama Kristian. Sebab fokusnya lebih kepada Muslim. Nanti jangan tanya saya nak beli kat mana, tak dapat. Kalau nak beli sekarang, you can only get it in Amazon USA. Okay? Buku ini dihadiahkan oleh seorang tua yang datang ke pejabat kami dulu. Ini khazanah yang kami. The only one. Fokus dia kepada siapa? Saya ni suka bagi tahu dari segi bukti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Halaman 189. Ini saya baca ni.
Kemudian saya akan bawakan bukti-bukti lain di mana mereka melakukan usaha itu. Nanti kita akan masuk kepada kesan insya-Allah. Allah